Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Jadi hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 2 bab 1 yang bertajuk Kerajaan Alam Melayu. Bersama saya Cikgu Anazin. Kita akan pergi secara ringkas dan tuntas apa yang kita akan pelajari dalam bab 1. Bagi pertama sekali kita lihat, kita akan belajar 4 perkara dalam bab 1 ini. Yang pertama kita akan belajar tentang konsep alam Melayu. Apakah maksud ataupun pengertian alam Melayu itu berdasarkan beberapa orang ahli sejarah. Yang kedua kita akan lihat kewujudan kerajaan di alam Melayu. Ada 7 buah kerajaan yang kita akan lihat. Yang ketiga kita akan lihat kerajaan alam Melayu yang masyhur. Kita akan lihat pengasas, kemasyhuran serta kemerosotan yang dialami. Dan akhir sekali kita akan lihat kerajaan alam Melayu yang sezaman dengan kerajaan luar serta apakah hubungan yang mereka jalinkan. Kita pergi yang pertama sekali, konsep alam Melayu. Konsep alam Melayu ini kita dapat pecahkan kepada 3. Yang pertama kita dapat pecahkan daripada sudut geografi. Yang kedua kita akan lihat dari sudut bahasa. Yang ketiga kita akan lihat dari sudut budaya. Jadi kita lihat pertama sekali, dari sudut geografi. Geografi maksudnya sudut lokasi ataupun di mana beradanya kerajaan alam Melayu ini yang dimaksudkan. Berkenaan dengan alam Melayu ini di mana. Pertama sekali daripada Profesor Emeritus Datuk Nik Hassan Suhaimi, beliau berpendapat bahawa dunia alam Melayu ini berada di kawasan Madagaskar, ke Tanah Melayu, ke Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik sampailah ke Taiwan. Ini pendapat yang pertama. Kita lihat pendapat yang kedua. Alam Melayu ini ialah suatu lingkungan geografi yang luas meliputi Kepulauan Melayu sehingga ke selatan Thailand. Daripada Abdul Hadi Haji Hassan. Yang ini lebih kecil sedikit. Yang ketiga, kita dapat lihat Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Pendeta Ismail Hussein mengatakan bahawa ia meliputi selatan Vietnam, Kemboja, selatan Myanmar, segenting Kra, Malaysia, Indonesia, Brunei dan Filipina. Ini lebih kurang dengan Abdul Hadi Haji Hassan. Seterusnya meliputi Tanah Melayu hingga Tenasserim dan Kepulauan Nicobar, Filipina dan Kepulauan Solomon hingga Papua New Guinea. Daripada Alfred Russell. Next sekali, dunia alam Melayu ini ialah sebuah kawasan luas meliputi Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, selatan Thailand dan Filipina oleh Profesor Dr. Ding Chong Ming. Jadi keseluruhan ini, perbezaan pendapat ini kita harus raikan kerana ini yang akan membuatkan kita punya pemahaman dalam sejarah ini akan lebih berkembang untuk kita mengkaji bukti-bukti peninggalan alam Melayu ini. Tetapi untuk pembelajaran kita sepanjang tingkatan 2 ini, apabila kita mengatakan alam Melayu itu, kita membuat satu rumusan dan kesimpulan bahawa kerajaan alam Melayu itu berada di kawasan yang telah saya bulatkan ini. Di mana di bahagian di atas Laos, Thailand, kawasan Filipina dan di kawasan Indonesia. Jadi kita fokuskan di kawasan-kawasan ini sahaja walaupun terdapat pelbagai pendapat di mana kerajaan alam Melayu itu. Dan mungkin terdapat banyak lagi kerajaan alam Melayu yang kita mungkin tak belajar dalam silibus kita, namun masih banyak lagi yang ada. Jadi kita fokuskan di lingkungan yang saya bulatkan ini. Baik, jadi kita lihat kedua, dari sudut bahasa pula. Apa yang dimaksudkan konsep alam Melayu melalui sudut bahasa ni ialah di alam Melayu ini mereka menggunakan bahasa serumpun yang mempunyai perkaitan dengan bahasa etnik peribumi.
Selain itu, apabila kita buat perbandingan bahasa-bahasa serumpun ni, apa yang dimaksudkan serumpun? Serumpun ni bahasa yang hampir sama, yang asalnya daripada bahasa yang sama. Jadi terdapat pertalian kekeluargaan bahasa-bahasa ini dengan bahasa Melayu. Maksudnya ia daripada satu kumpulan yang sama, iaitu bahasa Austronesia. Keluarga Austronesia. Jika saya tak silap. Baik. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar, di mana bahasa-bahasa serumpun di Kerajaan Alam Melayu ini berasal dan mempunyai pertalian daripada keluarga bahasa yang sama. Seterusnya, disebabkan sifat orang Melayu yang gemar belayar, ia mengembangkan lagi bahasa Melayu ke alam Melayu. Dan sifat bahasa Melayu yang sederhana dan mudah dipelajari ini membolehkan ia diterima oleh masyarakat lain. Sebagai contoh, kita lihat persamaan bahasa serumpun ini apabila kita lihat bahasa Melayu, bilangan bahasa Melayu. Nombor-nombor dalam bahasa Melayu ini ada persamaan dengan beberapa bahasa yang lain seperti empat. Kalau kita bahasa Melayu kita sebut empat. Bahasa Jawa kita sebut papat. Itu empat. Bahasa Melayu daripada Brunei, ampat. Bahasa Tagalog Filipina, ia menyebutkan apat. Dan kalau kita lihat nombor 5, bahasa Melayu 5, bahasa Jawa 5, bahasa Melayu Brunei 5, Tagalog 5, Melanau 5. Jadi ada ciri-ciri ataupun pertalian sebutan bahasa ini jika kita bandingkan dengan bangsa-bangsa ataupun negara-negara yang lain. Alright, dan yang ketiga, kita lihat pula konsep alam Melayu ini dari sudut budaya. Di mana kita berpendapat bahawa apabila kita mendefinisikan ataupun kita ingin lihat satu alam Melayu itu, ia berkongsi satu budaya yang serumpun. Termasuklah bahasa dan tulisan, persuratan, struktur sosial, kesenian, kepercayaan dan adat. Apa yang dimaksudkan ia berkongsi? Maksudnya segala perkara yang dilakukan ataupun budaya yang disebutkan ini, ia adalah lebih kurang sama. Dan kita boleh nampak keserumpunan persamaan di antara beberapa budaya-budaya yang ada. Jadi disebabkan kewujudan nilai serumpun dalam masyarakat seperti gotong royong, dan manakala ada juga seni persembahan seperti wayang kulit, dan di Kelantan dan Pulau Jawa ini adalah bukti-bukti ataupun pendapat daripada Datuk A. Aziz Deraman yang menunjukkan bahawa alam Melayu ini berkongsi budaya yang sama. Baik, jadi setelah kita lihat daripada sudut geografi, sudut bahasa dan sudut budaya, kita dapat menyimpulkan bahawa alam Melayu ini bukanlah semata-mata kita akan melihat budaya ataupun bahasa Melayu yang apa yang kita praktiskan, iaitu di Malaysia ini. Ia lebih besar daripada itu. Suka untuk cikgu ingatkan bahawa bila kita sebut tentang alam Melayu ini, ia bukan berkenaan dengan kita Melayu ini. Ia bukan berkenaan dengan Melayu kita Islam ini. Ia bukan berkenaan dengan Melayu di Malaysia ini. Ia lebih besar daripada itu kerana kita melihat sejarah alam Melayu ini dan nanti kita akan lihat tentang agamanya. Walaupun mereka menganut agama Buddha atau agama Hindu, masih lagi kita memanggil mereka ialah masyarakat alam Melayu. Walaupun mereka berada di kawasan negara sekarang ini, negara Vietnam, mungkin di kawasan negara Thailand, tetapi satu masa dahulu, mereka ini kita gelar masyarakat alam Melayu. Jadi kita perlu buka minda kita bila kita sebut tentang alam Melayu ini, ia lebih besar daripada apa yang kita tahu tentang diri kita ini seorang Melayu. Baik. Jadi daripada situ kita akan perkenalkan kepada kamu kewujudan kerajaan di alam Melayu.
Okay, jadi dalam bab ini kita lihat ada 7 buah kerajaan yang kita perlu tahu. Sekurang-kurangnya kita tahu nama kerajaan ini. Pertama sekali, kita lihat kerajaan Funan. Di bahagian utara kepulauan di bahagian utara alam Melayu ini kita ada kerajaan Funan, kita ada kerajaan Champa dan kerajaan Angkor. Jadi ini 3 kerajaan ini berada di bahagian atas. Jadi kita lihat dulu lokasi kerajaan Funan ini berada di lembah Sungai Mekong. Wujud pada abad pertama sehingga abad ke-6, pusat kerajaan di Vyadahpura. Kedua, kita lihat Champa. Lokasinya berada di selatan dan tengah Vietnam. Masa kewujudannya ialah abad kedua hingga abad ke-15 dan pusat kerajaan ini Indrapura. Manakala Angkor, lokasinya di lembah Sungai Mekong, abad ke-9 hingga ke-16 dan pusat kerajaan di Harihan Raya. Jadi 3 kerajaan ini berada di sebelah utara, di kawasan sekarang di kawasan Thailand, kawasan Vietnam, kawasan Laos. Ini 3 yang pertama. Yang seterusnya kita lihat kerajaan yang berada di Malaysia. Yang pertama Kedah Tua. Lokasinya berada di Sungai Mas dan Sungai Bujang. Masa kewujudan ataupun pengasasannya ialah abad ke-5 hingga abad ke-11. Pusat kerajaan di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Seterusnya Gangga Negara. Di pantai barat bahagian tengah tanah Melayu. Ini di kawasan negeri Perak sekarang ni lah ya. Masa ialah pada abad ke-6 hingga ke-11 dan pusat kerajaan di Pangkalan. Dan 2 lagi kerajaan yang wujud satu ketika dahulu dan sekarang lokasinya berada di Indonesia. Pertama, Sriwijaya di lembah Sungai Musi di bahagian Sumatera pada abad ke-7 hingga ke-11 dan seterusnya pusat kerajaan di Palembang. Dan yang terakhir, Majapahit berada di lembah Sungai Berantas di bahagian Jawa Timur pada abad ke-13 hingga ke-15 dan pusat kerajaan berada di Kota Tuolan. Jadi ke-7 buah kerajaan alam Melayu ni sekurang-kurangnya anda perlu hafal namanya kerana kita akan berjumpa lebih banyak lagi maklumat tentang kerajaan-kerajaan ini dalam bab-bab seterusnya. Jadi sekali lagi ingat 3 pertama ialah di bahagian utara alam Melayu iaitu Funan, Champa, Angkor. 2 di Malaysia, Gangga Negara dan Kedah Tua dan 2 di Indonesia, Sriwijaya dan Majapahit. Baik, sekarang kita akan pergi lebih sedikit berkenaan kerajaan alam Melayu ini. Kita akan lihat tentang kemasyhuran. Apa yang dimaksudkan dengan masyhur? Masyhur ini ialah sangat-sangat kegemilangan, sangat-sangat kehebatan. Bila kita sebut kerajaan ini, apa yang dia hebat? Jadi kita akan lihat dan pada masa yang sama kita akan lihat sebab kemerosotan kerajaan-kerajaan ini. Jadi pertama sekali kita lihat kerajaan Funan. Kerajaan Funan ini diasas ataupun pengasasnya, bila kita sebut pengasasnya orang yang memulakan kerajaan tersebut. Kerajaan Funan diasaskan oleh seorang Brahmin yang bernama Kauninya. Brahmin ini ialah orang kuat agama. Kemasyhuran kerajaan ini bermula sewaktu pemerintahan Fan Shiman. Dalam pemerintahan ini, Fan Shiman telah meluaskan kuasa daripada Sungai Mekong hingga Teluk Kamran sebelah timur. Maksudnya perluasan kuasa itu menyebabkan kerajaan Funan itu jadi sebuah kerajaan masyhur ketika itu. Selain itu, dalam kerajaan Funan ini juga disebabkan penguasaan wilayahnya semakin besar, kerajaan Funan juga berjaya untuk menguasai jalan perdagangan antara timur dan barat. Jadi itu kemasyhuran kerajaan Funan. Namun kerajaan Funan mula merosot apabila diserang oleh kerajaan Chenla. Merosot maksudnya dia mula lemah. Yang menyebabkan kepada kemusnahan kerajaan tersebut. Itu yang pertama, kerajaan Funan. Yang kedua, kita lihat kerajaan Champa. Kerajaan Champa pengasasnya ialah Chu Lin.
Okay, kemasyhurannya berlaku pada pemerintahan Che Bonga apabila kerajaan Funan ini berjaya, kerajaan Champa ini berjaya mengatasi serangan Dai Viet. Okay, dan berlaku kemerosotan dalam kerajaan ini apabila Raja Indravarman meninggal dunia dan sekali lagi apabila mereka diserang oleh Dai Viet. Okay, seterusnya kita lihat kerajaan Sriwijaya. Pengasasnya ialah Dapunta Hyang Srijayasana. Okay, kemasyhuran ketika pemerintahan Sang Ramadananjaya. Okay, beliau telah menjadikan Sriwijaya ini sebagai satu kuasa perdagangan utama di alam Melayu. Okay, namun ia merosot apabila diserang oleh tentera Chola. Okay, sekarang kita lihat kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor pengasasnya ialah Jayavarman II. Okay, kemasyhuran berlaku ketika pemerintahan Suryavarman II. Okay, dan apabila mereka berjaya menghalau ancaman daripada Champa dan Dai Viet. Okay, dan kemerosotan ini berlaku apabila kematian Jayavarman V apabila ia diserang oleh Siam. Okay, itu kerajaan Angkor. Seterusnya kita lihat kerajaan Majapahit. Pengasas kerajaan Majapahit ialah Raden Wijaya. Okay, kemasyhurannya berlaku apabila pelantikan Patih Gajah Mada dan apabila Patih Gajah Mada ini berjaya mengembalikan keamanan dan keselamatan Majapahit. Dan kemerosotan Majapahit berlaku apabila Patih Gajah Mada meninggal dan berlakunya serangan kerajaan Demak. Okay. Sekarang kita lihat pula Kedah Tua. Baik, Kedah Tua ini tiada pengasas yang spesifik, namun ia muncul apabila masyarakat Gua Kepah menjalinkan hubungan perdagangan. Jadi wujudlah Kedah Tua ini. Dan kemasyhuran Kedah Tua ini berlaku apabila berlaku kepesatan perdagangan di Lembah Bujang. Dan perubahan pemerintah di Kedah Tua ini menyebabkan berlakunya pengasasan Kesultanan Kedah, okay, yang sehingga hari ini masih wujud. Okay. Dan sekali kita lihat Gangganegara. Pengasasnya ialah Raji Ganji Sarjuna. Okay. Kemasyhurannya berlaku ialah ia masyhur pada abad ke-9, okay, kerana dikunjungi pedagang luar kerana kekayaan hasil bumi. Okay. Dan sekali kita Gangganegara ini merosot apabila diserang oleh tentera Chola. Baik, jadi tadi kita telah lihat ada 7 buah kerajaan dan apa yang paling penting untuk kita tahu ialah pengasasnya, kemasyhurannya serta kemerosotan. Okay. Dan apa yang dapat disimpulkan, kemerosotan setiap kerajaan ini sebenarnya ialah akibat pertama apabila pemerintahnya meninggal dunia dan kedua apabila ia diserang oleh serangan luar. Baik, kita pergi ke subtopik kita yang terakhir. Okay. Kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman dengannya. Jadi dalam subtopik ini kita akan lihat beberapa kerajaan yang hidup satu zaman, bermaksud andai kata pada tahun 2020 ini Malaysia wujud bersama dengan kerajaan di China, kerajaan Amerika. Jadi ia wujud pada masa yang sama. Jadi kita akan lihat beberapa kerajaan satu masa dahulu yang wujud juga untuk kita buktikan bahawa kerajaan alam Melayu ini setanding kehebatannya dengan kerajaan-kerajaan yang luar ataupun empayar-empayar luar yang kita pernah belajar sebelum ini. Jadi kita lihat pada abad 1 Masihi, okay, kerajaan Funan itu telah wujud dan pada masa yang sama telah wujudnya empayar Rom, telah wujudnya empayar Parsi, empayar Kushan dan dinasti Han. Jadi sebenarnya seawal kita belajar tentang tamadun Rom, tamadun Yunani, dinasti Han, tamadun Cina, sebenarnya kerajaan Funan ini juga telah wujud ketika itu. Alright, itu yang pertama. Okay, pada abad ke-9 Masihi, wujudnya kerajaan Champa, Sriwijaya dan Angkor. Pada masa yang sama juga, wujudnya kerajaan Abbasiyah. Okay, yang kita telah belajar
kerajaan Byzantine, kerajaan dinasti Tang dan kerajaan Chola. Dan pada abad ke-14 Masihi, kerajaan Champa, kerajaan Angkor dan Majapahit wujud sezaman dengan Empayar Mongol, kerajaan Turki, Uthmaniyah serta Kesultanan Delhi. Kat sini, kenapa penting untuk kita tahu? Ialah untuk kita sebenarnya rasa, untuk kita hargai ataupun kita rasa kagum bahawa satu masa dahulu alam Melayu ini juga, masyarakat Melayu, kehidupan mereka ialah satu zaman dengan satu empayar-empayar yang besar seperti Empayar Rom, seperti kerajaan Turki Uthmaniyah. Jadi sepatutnya kita berbangga menjadi masyarakat Melayu yang mempunyai sejarahnya daripada Melayu. Baik, sekarang pula kita akan lihat bukan kemasyhuran alam Melayu, tetapi kita akan lihat hubungan hubungan kerajaan alam Melayu yang dijalinkan dalam bersama kerajaan yang sezaman dengannya. Ada 3 hubungan yang kita akan lihat. Pertama, hubungan perdagangan, kedua, hubungan keagamaan, dan ketiga, hubungan diplomatik. Baik. Jadi pertama sekali, hubungan perdagangan di kerajaan alam Melayu ini tidak terhad sesama kerajaan alam Melayu, malah ia pergi lebih jauh daripada itu. Sebagai contoh, kerajaan Melayu juga berdagang dengan Empayar Rom. Kerajaan Melayu juga berdagang dengan tamadun Cina, tamadun India. Jadi hal ini disebabkan oleh kedudukan kerajaan alam Melayu yang strategik, berada di laluan antara timur dan barat. Yang kedua, disebabkan kekayaan hasil bumi alam Melayu yang kita tak dapat nafikan. Dan yang terakhir, kerana sifat keterbukaan pemimpin alam Melayu yang mengamalkan dasar membenarkan pedagang-pedagang luar masuk untuk berdagang di alam Melayu. Yang kedua, kita lihat hubungan keagamaan. Dan hubungan keagamaan ini yang mendorong kepada penyebaran agama. Ada 3 agama utama, agama Hindu, agama Buddha serta agama Islam. Jadi kita lihat agama Hindu. Agama Hindu ini ada beberapa cara penyebarannya. Yang pertama melalui peranan pedagang, peranan tentera dan golongan Brahmin. Jadi melalui 3 kumpulan ini mereka berjaya menyebarkan agama Hindu. Yang kedua, agama Buddha. Agama Buddha disebarkan melalui pemerintah Empayar Maurya ketika itu, Asoka, menghantar sami-sami Buddha ke alam Melayu untuk menyebarkan agama Buddha. Jika kita ingat dalam tamadun India, Asoka ini meluaskan kuasanya melalui keagamaan. Dan yang terakhir sekali, Islam. Agama Islam, peranan ini dibawa oleh pedagang-pedagang daripada tanah Arab, terutamanya pemerintah serta pendakwah. Pemerintah ini terutamanya apabila mereka berkahwin dan masuk Islam serta sebagainya. Baik, itu hubungan keagamaan. Yang terakhir, kita lihat hubungan diplomatik. Apa yang dimaksudkan hubungan diplomatik ini? Hubungan diplomatik ialah hubungan politik antara 2 kerajaan atau lebih. Apabila sebagai contoh sekarang di negara kita ini terdapat pelbagai hubungan diplomatik Malaysia dengan negara luar seperti dengan China, dengan Jepun dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan hubungan diplomatik. Jadi kerajaan alam Melayu satu masa dahulu juga menjalinkan hubungan diplomatik dengan kuasa-kuasa besar. Sebagai contoh dengan China dan juga dengan India. Sebagai contoh, dengan China, kerajaan Funan, Champa, Majapahit, Sriwijaya, Angkor dan Ketua menjalin hubungan dengan China. Manakala dengan India, kerajaan Funan, Majapahit, Angkor dan Sriwijaya. Terdapat 4 perkara utama yang mereka jalinkan, yang mereka sebab ataupun tujuan mereka menjalinkan hubungan diplomatik ini. Yang pertama, untuk mendapatkan bantuan ketenteraan. Sebagai contoh, kerajaan Funan meminta bantuan ketenteraan daripada China untuk
melawan, divert. Okay. Yang kedua, hubungan persahabatan, yang ini banyak ya. Contohnya seperti kerajaan Majapahit dengan China, kerajaan Angkor dengan China. Okay. Tiga, hubungan perdagangan, ini juga banyak seperti Kedah Tua dengan China. Dan hubungan keagamaan ya. Yang terakhir seperti kerajaan Funan dengan India. Okay. Untuk mengukuhkan hubungan keagamaan mereka. Okay. Jadi tiga hubungan ini ialah antara kerajaan Melayu serta kerajaan-kerajaan luar yang lain. Okay. Maka apa yang telah kita belajar hari ini, ada 4 perkara kita belajar. Pertama, kita telah lihat konsep alam Melayu melalui 3 aspek. Pertama, geografi. Aspek yang kedua, aspek budaya. Aspek ketiga, aspek bahasa. Seterusnya, kita telah lihat ada 7 buah kerajaan alam Melayu. Okay, Funan, Campak, Angkor, Kedah Tua, Gangan Negara, Sriwijaya serta Majapahit. Yang ketiga, kita telah lihat kerajaan alam Melayu masyhur. Kita telah lihat pengasasnya, kemasyhurannya serta kemerosotannya. Dan akhir sekali, kita telah lihat beberapa kerajaan yang sezaman dengan kerajaan Melayu serta hubungan apa yang mereka jalinkan. Ada 3 hubungan tadi, perdagangan, keagamaan serta hubungan diplomatik. Ya. Baik, jadi saya rasa itu saja untuk bab 1. Okay, slide yang cantik ini ialah template daripada slide Pro. Okay, ini kredit untuk slide ini. Okay, jadi sebelum saya berakhir, suka untuk saya ingatkan bahawa apabila kita belajar tentang kerajaan Melayu ini, kita perlu tanamkan rasa bangga, okay, tentang keunikan warisan ataupun keunikan warisan budaya kita yang ada sehingga hari ini. Okay. Jadi kita jangan rasa rendah diri, jangan rasa kita ni kecil, okay, di dunia ini, kerana kerajaan Melayu suatu masa dahulu ialah satu kerajaan yang amat megah, okay, dan disanjungi di mata dunia. Okay, itu saja. Terima kasih.